مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sampai dah. Muka surat apa? Tengok muka surat 27. Tengok situ. Qala musannif rahimakumullah. Minta tu bagi kedua. Qala musannif rahimakumullah. Melainkan dengan iktibarkan bersepakai ia dengan segala syarat taksir. Tengok situ. Melainkan dengan iktibarkan bersepakai. Apa bersepakai? Bersifat. Tajuk apa ni? Tajuk kita bahas iaitu kudrat makhluk. Adakah ada ketika bekerja ataupun ada sebelum tu lagi? Itu. Kita bahas bulan lepas ni. Waktu bertugas itu kan baru timbul kudrat. Ada kata gini, ada kata gitu. Dia bagi dua, kita baca dulu ni. Tengok. Melainkan kita iktibarkan dengan apa? Iaitu bersepakai ia dengan segala syarat taksir. Apa dia? Iaitu sifat kudrat Tuhan ni, yang jenis dia ni yang memberi bekas. Kudrat Tuhan jenis memberi bekas. Kita kudrat kita ada juga. Sebab tu dia ada perbahasan tu. Setengah kata waktu bekerja tu baru ada rank, ada kudrat. Sebelum ni tak ada. Setengah kata dia terus bahasa dia dah. Perbahasan tu. Yakni membekas ada ia ketika bekerja juga. Dan jika tidak dengan iktibar itu, maka terdahulu ia di atas kerja lagi. Kalau tak iktibar waktu, dia ada siap-siap dah. Ada tengah timbul waktu bertugas tu. Dia ada panggil iktibar yang kita bahas masa bulan lepas ni. Zat ini berkata, apa maksud zat? Kau ini, pendapat ini. Dengan dia oleh Asy'ari kata. Pendapat Asy'ari pun kata gitu. Kalau begitu, maka tidak ada khilaflah antara dua kau ini. Makna dia kata setengah tu timbul waktu kerja. Setengah kata waktu baru ni. Kudrat tu ada siap-siap dah. Lepas tu masa bertugas tu baru ada. Setelah tu tak ada lagi. Masa bekerja tu baru ada. Dia jadi gitu. Khilaf Asy'ari yang bahas tu ni. Habis bab tu. Tu. Bunyi pendengung kan. Tengok bawah pula habis. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Tengok bawah pula. Bahasan yang tidur jenera. Ni bahas bab nama Allah ni. Ni nak royak bab tidur pula. Dulu royak bab kudrat kita ni. Waktu ada tu dalam seseorang tu, waktu kerja tu kan baru timbul, ataupun waktu sebelum kerja timbul. Tu ada bahas lah. Asy'ari kata gini, ni kata gini. Ni kita bahas bab tidur jenera. Apa maksud tidur jenera? Iaitu tidur lena. Tidur hak jenis orang panggil tidur mati tu.
Tengok. Pasal apa bahas ini ni? Untuk nak jawab. Nak jawab entah apa? Ada puak yang berakidah kata sifat dan juga ta'alluq itu dia berlazim-lazim. Bila sifat dia mesti ta'alluq. Mana dia tak boleh. Pergi mari kena dua sekali gitu. Ada sifat kau otomatik. Ta'alluq kena. Nah, tengah kata ada sifat kadang-kadang dia tak ta'alluq. Tak kerja. Macam mata kita. Mata kita ada sifat. Tapi dia ada waktu dia tak ada ta'alluq dia. Bila? Waktu kita tidur. Dia kena kerja. Jangan setengah orang kata bila ada pelihat otomatik dia melihat. Tak. Ada waktu dia tak boleh melihat pada. Tu dia panggil nak beza bahasa kata. Ada orang kata bila ada sifat dia otomatik ada ta'alluq. Dia tak. Sebab tu dia buat huraian ambil misalan bab tidur saja. Ulama dulu ni dia buat misal mudah. Ambil misal hak mudah kita reti. Untuk membahas mengenai perbahasan sifat Tuhan. Tengok bab tidur kita. Bahasan yang tidur jenera. Dia panggil tidur jenera ni tidur mati. Mana dia kalau tidur ayam-ayam tu tak panggil tidur ni. Antara tidur tak tidur. Adakah buta tuli? Orang tidur tak sedar tu. Telinga buta apa? Mata buta ke ataupun telinga tuli? Bila kita tidur mati, tak sedar. Adakah bila kita tidur tu orang kita akan panggil kita itu orang buta, itu orang tuli? Sebab nak royak apa? Nak royak kata sifat pelihat dan juga sifat pendengar yang ada pada orang yang tidur ketika itu. Sifat tu tetap ada, tapi kerja dia tak ada. Makna dia melihat tak ada waktu tu. Tu dia panggil pelihat tu lain, melihat tu lain. Bukan maksud sah pelihat lalu. Jadi gitu tak kena lah. Nak beza. Nak buat kena esok. Nak royak kata pelihat lawan bagi pelihat adalah buta. Lawan bagi berperkata adalah berkata. Nak faham gitu nah. Makna dia bukan lawan bagi perkata adalah diam. Dia beza. Nak royak gitu. Tu yang Tok Guru dah bahas gini ni. Supaya kita pegang gitu. Tengok. Adakah buta? Adakah jadi buta? Ataupun tuli? Ataupun bisu? Orang tidur jenera ni bisu ke tuli ke buta? Dan sebagainya ataupun tidak. Sebab apa dia bahas ni? Untuk kita bahas klik. Kita kata apa? Sifat dengan ta'alluq. Ta'alluq datang link, sifat datang link. Ta'alluq adalah kerja bagi sifat. Itu tu. Bila ada pelihat, maka dia akan mari melihat. Bila dia nak melihat. Kalau kita lah. Itu. Bukan Tuhan itu melihat. Bila melihat itu kerja. Tengok. Adalah hamba. Iaitu Tuan Guru secara kitab ni. Yang do'if ini. Dia pun mengaku ya. Semenjak daripada Tuhan menjadikan hamba mumayyit. Start aku jadi mumayyit lah dia kata. Tok Guru Tuan Kode ni. Apa maksud mumayyit? Reti kanan kiri. Mumayyit lah. Balik ni terbit imani tu. Orang mumayyit ni. Maka tidak lagi pernah mendengar orang-orang kita kata buta, tuli, bisu dan sebagainya dengan sebab jenera itu. Kawan tu tidur lena. Boleh tak kita kata dia bisu, dia buta, dia pekak? Sedangkan dia ada sifat pelihat, dia ada sifat pendengar. Tapi waktu tu dia tak dengar kita panggil dia. Waktu tu dia tak nampak. Nak menunjukkan buta tu tajuk link. Tak mendengar, tak mau dengar tu tajuk link. Berkata tu tajuk link. Bisu tajuk link. Berkata tajuk link. Kenapa? Hak tu ya dia royak tu. Berkata tu kerja dia.
Tengok. Melainkan yang buta tuli bisu di awal-awal lagi. Hak tu memang tak ada sifat sungguh. Tak ada sifat berkata, tak ada sifat pendengar, tak ada sifat melihat. Hak tu memang orang panggil apa? Orang buta tu tidur. Satgi dia bangkit pun tak nampak juga. Tapi kita hak tidur lena ni, yang mata tak buta ni, kita ada sifat melihat. Tapi kita tidak ada takluk bila kita tidur. Makna dia kita tidak melihat. Maka melihat itu bukan sifat. Melihat itu kerja. Sebab tu kita tak boleh kata, Tok Guru tak boleh kata, murid pak pelihat, perkata. Hak tu nak dipaham tu. Antara kerja dengan sifat. Kita ada dua juga. Sifat pelihat, ya Allah bubuh di anak mata kita. Lepas tu, ni waktu ni apa ni? Waktu ni kerja dia melihat. Satgi kita tidur lagi tak melihat. Adakah buta? Bukan buta. Dia tidak bekerja. Maka bekerja itulah melihat. Maka pelihat dengan melihat bukan benda yang sama. Ni setengah dia kata, oh Tok Guru tak betul mengajar genope. Di mana perkata pelihat ni. Ini sesat. Dah. Tok Guru tahu lah. Dia mau habah kita juga. Sebab tu nak kenal Allah, kenal kita. Orang buta dia beza. Masa dia celak, sehat, bangun pun dia tak nampak. Sebab dia tak ada sifat pelihat. Masa dia tidur pun dia tak nampak. Sebab dia tak ada sifat pelihat. Kita ni ada sifat pelihat. Tapi bila kita tidur, kita tidak melihat. Maka pelihat dan melihat dua perkara yang berbeza. Sebab tu kitab yang kita baca kadang-kadang tu zaman arwah Tok Guru Saleh nak sebutkan tu. Ada orang duk batal juga ambil di mana pe ni. Duk koyak dah. Dia antara ta'alluq dengan sifat dua benda yang berbeza. Ta'alluq itu benda sifat itu benda yang wujudi. Benda ta'alluq itu benda kira-kira amrun iktibari. Jadi pelihat dan melihat. Tu ya waktu buat kisah ni. Nak pergi faham gitu nah. Esok-esoknya nak bahas pula ambil di mana pe ni. Pe tu ada makna dia. Gitu tengok. Tengok nah. Melainkan orang bahasa buta, bahasa tuli, bahasa bisu di awal-awal lagi, maka zahirlah tu teranglah. Memang tak ada sifat pelihat. Sedarkah, tak sedarkah, tidurkah, tak tidur. Nak mendalilkan bukti kata, mana dia takluk dengan sifat itu kadang-kadang tidak melazim-laziman. Bukan maksud bila ada pelihat, automatik melihat dah. Sebab waktu kita tidur, kita tak melihat. Tapi kita tetap kata ada sifat pelihat. Kerana bila tak ada sifat pelihat, maka jadi buta. Maka orang tak bisa kata orang tidur itu buta. Hak tu jawab bagi melazim tu yang Tok Guru buat tu. Qala musannif rahimahullah. Yang musim sejenis. Nak kata ulama dia buat kitab bukan suka-suka buat dah. Dia semayang hajat, cari mutalaah kitab, ilmu bercabang-cabang. Kita pakai nak rak suka-suka sesuci pasal. Dia ada jawapan dia. Tengok. Lagi pula, dia buat hujah lagi, ambil dalil bukti lagi. Kata musannif ni, tak pernah mendengar, aku tak biasa dengar, dia kata. Dengar mendatang apa? Guru-guru yang muktabar. Tok guru yang hebat-hebat dulu pun, dia kata. Yang muktabar fatwa, yang waktu baik fatwa, dia kata. Apa dia? Ada dengan sebegitu perkataan. Tak bisa jumpalah tok guru yang pandai-pandai, yang hebat-hebat, yang karang kitab yang boleh ijtihad no. Yang kata gitu bila orang tidur, orang panggil orang buta dah. Nampak tak? Orang panggil orang tu, dia tu celak mata molek kan? Dia tu memang pun boleh lihat molek, tapi dia tidur. Kerana apa? Kerana sifat yang ada di dia tu. Cuma sifat dia tak bekerja. Kenapa? Kerana sifat dengan takluk tidak berlazim-laziman. Nampak tak? Dia itu jawab dia. Dia jawab tu. Takluk itu tugas bagi sifat. Bila dia kerja satgi, maka dia panggil melihat. Bila satgi dia pun
berkata. Berkata itu takluk dia. Tapi waktu dia berhenti tidur tu bukan dia bisu. Kerana bisu tak ada sifat kata lu. Tu Tok Guru tak berkata tu dia berkata tu. Supaya mudah anak murid faham. Tolong musannaf rahimahullah. Mari kita hari ni nak lawan semua. Nak lawan strik, nak apa pun nak lawan. Orang lawan benda besar-besar, lawan benda tu. Kita hurai kitab ni supaya kita kejar pegang kata di Tuhan ada sifat berkata. Sudahlah. Jangan nak hurai berkata kok mana pusing pun supaya nak kejar. Kita duk kacang puluh nak kelahiran lama. Tajuk dia tu. Jadi guru yang alim lagi, dia hurai dalam lagi. Maka dia buat kitab dalam lagi. Dia pun tak kata dia. Yang berkata tu salah, dia tak kata. Nah, mari kita gini kata hak berkata tu salah. Dia nak beza di antara takluk dengan sifat. Tengok. Tok guru yang boleh fatwa pun dia tak biasa dengar kata begitu. Serta beberapa kitab fiqh, dalam kitab fiqh pun. Dan Usuluddin, dalam kitab Usuluddin pun kata musannaf, yang hamba tata, yang aku tengok dan yang mutalaah, maka tidaklah hamba berjumpa ibarat yang mensorehkan dengan demikian. Tak biasa jumpa lagi dah. Orang kata bila tidur ni, maka dia hukum sebagai buta. Bila dia ni tidur ni, dihukum sebagai orang bisu. Sebab dia tak berkata. Berkata itu tugas bagi perkata. Mendengar itu tugas bagi pendengar. Karena pendengar itu sifat. Sifat tetap ada. Yang tak ada ialah tugas dia, takluk dia. Karena tidak berlazim-laziman. Gitu nah. Bila mana dia nak mendengar, batik sehari dia dengar klik lah. Maka tak boleh kata dia itu orang bisu. Kalau orang bisu dia tidak ada sifat perkata tu. Atau sifat pendengar tu. Maka sifat dengan takluk bukan belajar. Tengok. Buta tuli bisu dengan sebab jenera itu. Tak biasa jumpa dalam kitab fiqh Usuluddin ke Tok Guru Bipatua ke. Dia kata tak biasa jumpa lagi orang yang tidur lena jenera tu dikatakan buta tuli dan bisu. Orang itu tetap ada sifat pendengar, tetap ada sifat pelihat, ada sifat perkata. Cuma dia tidak ada takluk bagi sifat tu. Berkata, mendengar, melihat. Jadi dia tidak berlazim-lazim. Gitu deh. Ini nak jawab guru ni bagi orang yang kata sifat dan takluk itu berlazim-laziman. Sementelah pula yang koding tambahan pula. Sementelah tu. Tambahan pula yang kaul yang kodim. Kau yang kodim ni kau yang lalu dulu ni. Ni tengok. Daripada bercakap dan yang pejam mata dan yang tidak berlaku suara-suara yang lain di sisinya. Nah, tu dipanggil kau koding pun kata gitu pula. Tengok nah. Maka tak dipanggil sebagai orang buta, sebagai orang bisu, sebagai orang pekak, orang yang tidur. Kerana apa? Sifat tetap ada, yang tak ada takluk dia. Sebab dia tidak berlaziman takluk dengan sifat. Itu bagi hujah tu. Tengok. Lagi pula dia hurai lagi ni. Jika sebenar perkataan ini, kalulah dia kata, bila tidur saja ni orang akan panggil orang buta. Kalau tidur lena saja orang yang celak, orang yang pelihat, yang ada sifat pelihat, yang ada sifat pendengar ni pun akan dipanggil sebagai orang pekak. Dia kata, maka membawalah kepada tercabut kodi-kodi bila jenera masalah. Apa maksud? Dia kata gini, hukum dalam fiqh. Tok syarat nak jadi hakim, nak jadi kodi, tak boleh pekak, tak boleh bisu. Tak boleh buta. Dia kena mata celak molek.
Tak kata telinga kena dengar, lepas tu mulut kena boleh cakap, syarat nak jadi kodi. Kalaulah dihukum kata bahawa tidur itu menyebabkan orang itu bisu, pekak tuli, maka tok kodi kan. Bila tidur kan, jatuhlah jadi kodi dia. Jawatan kodi dia celak mata ya jatuh jawatan. Sebab apa? Sebab dia jadi buta waktu tidur tadi. Kalau faham kata takluk dengan sifat benda yang berlaziman. Hak tu saja. Tengok qala musannif rahimakumullah. Dia kata gitu. Maka membawalah kepada tercabut. Tercabut apa? Tercabut jawatan. Jawatan siapa dia? Kodi-kodi bila jenera masalahnya. Bila tidur lenok, kodi itu akan jadi tercabut jawatan dia. Sebab apa? Tok kodi jadi buta. Kalau pegang kata apa? Takluk dengan sifat benda hak satu tu jugalah. Dah nah. Sifat benda yang ada di dia dan tugas bagi sifat tu ia dipanggil takluk dia. Bila ada pelihat di situ ni, maka tugas bagi pelihat adalah melihat. Bila tidur dia tak melihat. Pelihat adalah pelihat tetap ada. Maka tidak berlaziman antara sifat dengan takluk. Kalau sifat dengan takluk ini berlaziman, tok kodi tidur perak saja, tok kodi mata buta lah. Tok kodi jadi pekak, tok kodi jadi bisu, jatuh jawatan. Sebab syarat jadi kodi, dia tak boleh buta pekak bisu. Kalau musannif rahimakumullah. Menata apa hidup bahas ni? Aduh, ni kita tak tulis kitab ni tok guru tulis beri. Dia burai sampai tara tu nak berbahas. Jadi mana-mana kalau duk jawab tak kawan jangan cik pasal. Dia ada siap nak kepok kok ni. Tok guru nah. Tengok. Sini ada tok guru Haji Ustaz Din tu. Dia tulah. Dia bahas lagi sedap dia. Nah, tauhid dia kan dia. Nanti dia Ustaz Din tok guru tu. Kalau musannif rahimakumullah. Tengok. Kerana disorehkan dalam fiqh mazhab Syafi'i dengan tercabut kodi bila kedatangan tuli. Bila tok kodi hukum dalam hukum fiqh mazhab Syafi'i, kalau tuli tok kodi akan jatuh jawatan. Automatik. Tok kodi kena pelapa jatuh dia. Dia gigi rumah orang pang tapa dengan demo. Jadi pekak tengok tak tengok. Tak boleh jadilah. Kodi ni hakim. Tak boleh jadi hakim. Orang pekak, orang buta. Kalau begitulah. Nak hurai apa? Nak hurai tajuk dia kembali pada asal dia tu. Tajuk dia sifat dengan takluk tidak berlaziman. Tu saja. Takluk itu benda amrun iktibari. Sifat itu benda yang wujudi. Itu beza lah. Nak beza hak tu saja. Sebab ni pun jadi kelahi juga. Jadi berbahas kata aku betul sesat tahu macam ni pening ni. Sebenarnya tajuk dia ulama buat tu supaya kita mudah faham saja. Mudah faham antara kerja bagi sifat dan juga sifat. Kalau musannif rahimahullah gitu. Maka ada kata, dengan tercabut kodi bila kedatangan tuli atau buta tok kodi itu. Maka bahung. Bahung ni. Dia kata bahung, dia tak kata bohong ni. Makna bahasa Bali ni betul lah, international lah. Bahasa Bali ku betul dulu lah. Tengok, Bali dalam kitab dia ada bahasa dia. Maka bahung, dia kata. Ba'ali, dia kata bawau. Dia kata ba'ali hawau ngah, bahung. Tu orang Bali cakap bahung dia kata. Muni dia cakap bahung tak apa. Tengok kalau musoneh. Tak juga dia tak kata muhung. Muhung lagi tak ada. Mana ada min situ. Huruf min tak ada langsung. Umur orang kuling kata muhung ni. Kami kata bahung. Bahung adalah kitab. Kitab lama pula tu. Makna dia kami nu zaman lama lagi tu. Kalau musoneh rahimahullah. Tengok. Kerana tidak ada nas. Maka jadi bohonglah tok kodi itu bila buta tuli pekak tu. Kenapa? Kerana tidak ada nas suruh lantik kodi pula kemudian daripada jaga. Lepas tu kodi bakit tidur nak lantik pula. Sebab apa? Tadi dia buta.
Tidur esok pula latih sekali lagi jenuh latih gitu. Bukan ada tak apa lah. Tajuk dia ulama nak bahas tajuk takluk dengan sifat tu. Tapi dia hurai kok tu. Hurai tajuk kat ni supaya kita faham asal kata sifat hak mana, takluk hak mana. Sebab tu dia mau berani buat kitab tu. Tulis bi kita hajar orang berkata tu. Sebab dia mau ada jawapan. Mari kita gini apa mana ada permit di mana. Ya dah. Nah, tengok dia mengerti lah buat. Kita yang bengong lah. Kita tu lah baca beri. Itu. Tu guru hak buat kitab dia gerti. Qala musannif rahimahullah. Tengok. Ni. Yang mula mengaji tak apa lah. PKP ni bila pula tak tulis. Qala musannif rahimahullah. Dan lagi beberapa ibarat dalam fiqh. Dalam kitab fiqh pula dia kata menunjukkan di atas tak sebenar perkataan itu. Tak betul. Kata-kata macam tu. Habis. Maka kitab fiqh yang muktabar itu tidak siapalah yang kata tak betul. Dalam kitab fiqh yang muktabar siapa kata berani kata tak betul? Tak ada seorang berani kata tak betul nah. Semua kata betul gitu. Jadi kitab-kitab fiqh pun tak biasa suruh. Apa yang berlaku tadi ni. Tengok. Dan tak boleh pakai. Tak ada siapa berani kata tak boleh pakai kitab fiqh. Semenjak alim ulama dahulu lagi pun. Ni. Tajuk apa ni? Dia nak bahas ambil hujah dalil kata sebab ada kau yang kata sifat dengan takluk benda yang berlazim-laziman. Bila ada sifat, ada takluk selalu. Kita hujah kok tu klik. Hujah macam mana? Bila ada sifat, belum tentu ada takluk. Kerana bila orang tidur, dia ada sifat saja. Takluk dia tak ada. Apa sifat? Dia ada pendengar. Tapi mendengar takluk dia tak ada waktu dia tidur. Maka tidak berlaziman. Bila seorang itu tidur, dia ada sifat dia. Sifat ada. Sifat berkata duduk di dia. Orang tak panggil dia bisu. Kerana bila tak ada, kalau tak ada sifat berkata, orang panggil orang tidur bisu. Orang bisu tidur. Tetapi orang panggil dia tu sedang tidur. Tapi tidak ada takluk dia. Apa dia? Berkata tak ada. Maka tidak berlaziman antara sifat dan takluk. Hak tu ya nak ya. Bukan ada apa ni. Nak ayat tu nah. Sifat dan takluk bukan berlazim-laziman. Al-musannif rahimahullah. Adapun setengah ibarat kitab Usuluddin iaitu Hasyiah Dusuki, ni kita Arab. Berkata yang jenera itu luput idrak. Ada juga. Dia kata apa dah? Bila mana setengah kitab Dusuki kata, dia kata kena iaitu bila tidur jenera luput sifat. Idrak tu sifat. Dia kata ada gitu. Maka betul ya. Betul juga kok tu bang. Tapi betul kok mana? Bukan dia kata luput sifat ma'ani pada seseorang tu. Bukan luput sifat tu. Yang berlawanan ia dengan buta. Bukan maksud dia luput situ luput buta. Nah. Walau dalam kitab Arab Hasyiah Dusuki tu kata bila seseorang tu tidur jenera maka luput idrak, yakni luput sifat tu, tapi bukan maksud dia luput sampai jadi buta, bukan luput sampai jadi bisu, bukan luput sebagai jadi dia. Tengok nah. Tuli bisu itu adapun ibarat, tengok habis nah, bukan maksud macam tu. Adapun ibarat syurah kubra. Kata berlaziman-laziman ada pula kitab syarah kubra. Ini kita Arab belakang. Kita Melayu pun kita pening pala musim ni gak. Tu baca hak Arab jadi pening. Hak Melayu pun tak tunak musim aja godeng. Kalau orang putih boleh gagah agak. Kalau hujan renyai-renyai kami belah baling panggil hujan rabu-rabu. Rain Wednesday. Kalau hujan rabu-rabu tak ada.
Hari Rabu, Rabu teh panggil Wednesday. Rain, hujan, kita panggil apa? Rain, Wednesday. Tak payah mana. Itu pakai ni. Orang putih mudah buku lagi kat mana apa. Kita Arab, kita pening kepala lah. Hak Melayu pun nak musim liga. Tengok. Dalam kitab Isyarah Kubra pula. Dia kata ini, berlazim-laziman antara sifat yang bertakluk dengan takluk. Kata gitu pula dah. Sifat yang bahasa ada takluk, dia berlazim. Sama ada yang koding atau yang baharu. Ketuhan pun macam tu, hak kita baharu pun macam tu. Ini bagi syarah kubra. Yang menunjuklah ibarat itu bila ternafi sifat. Ibarat dia kata gini, bila sifat tak ada, maka tak ada lah takluk. Dia pegang kot tu. Bila tak ada melihat, maka tak ada lah melihat. Dia buat kot tu boleh. Ini bagi kita Arab syarah kubra. Dan juga akasnya. Apa akas? Pusing klik. Apa dia? Bila tak ada melihat, automatik pelihat tak ada. Bila tak ada perkata, maka tidak ada berkata. Bila tidak ada berkata, tidak ada perkata. Ini bagi orang kata apa? Iaitu dalam kitab syarah ibarat syarah kubra tu. Dia kata kot tu. Maka betul juga. Tengok betul kot mana? Tengok. Betul lah ibarat itu. Sebab apa? Sebab takluk dua jenis. Tengok. Kerana takluk itu dua bangsa. Ada yang tanjizi. Pula dah. Apa maksud tanjizi? Lulus dan berlaku. Dan ada yang suluhi. Menatang apa suluhi? Patuk dan padan. Dia padan lah. Patuk dan padan. Pada sifat makhluk yang kita duduk bicara itu. Takluk pun dua jenis. Ada takluk tanjizi, ada takluk suluhi. Ada takluk lah, ada tapi patuk dan padan. Jadi lagi, dok lagi. Tapi patuk dan padan. Benda tu nak buat esok ni. Lusa ni. Pada hari ni patuk dan padan pada dia nak buat esok ni. Berkemampuan ia bila? Pada esok tu. Dia gini nak contoh suluhi ni macam ni. Suluhi ni kita waktu baik duit bank. Duit bank lah. Resek duit orang panggil apa? Bocor. Kalau duit bring. Kita pergi make duit bring 3 hari bulan. Perang duit 3 bulan. Lepas tu. Dia tulis tu pula. Pada 7 hari bulan duit ini boleh waktu baik. Jadi waktu tu resek ini telah takluk suluhi dia bagi. Contoh lebih faham mudah leh. Patuk dan padan pada mengambil akan duit. Tapi bila? 7 bulan lah. Tapi takluk juga. Dia ada dah. Mana dia bila tu? 7 hari bulan esok ni. Tu suluhi. Maka Tuhan takluk suluhi koding tu. Apa dia? Patuk dan padan pada Tuhan kalau kudrat nak menimbul kita ni. Contoh dia kan. Dia panggil contoh. Takluk, patuk dan padan. Ayat itu. Bila? Benda tu jadi lagi. Kita tak timbul lagi. Tapi patuk dan padan masa azali lagi. Patuk dan padan dah. Contoh dia. Kita tak ada lagi. Tapi patuk dan padan tu kena dia dah. Takluk dia. Sekira-kira macam mana? Kalau waktu tu nak timbul pun boleh juga. Tu dia panggil suluhi. Kalau tanjizi tu timbul tengok. Tu dia panggil takluk tanjizi. Kalau dia mau ayat dah lah kitab bunyi tanjizi suluhi tu zi pening kepala gitu ya. Beli cakotia beli sepinggan kena tengok lega. Pening kepala sangat. Payah sangat dia. Nak buat kena mengaji pasal dia dah. Tapi boleh nampak kira-kira kita nak. Bila kita sebut takluk suluhi, contoh dia takluk suluhi kodim. Patuk dan padan bagi Allah Ta'ala mengkehendaki. Apa dia? Menimbulkan perkara tu.
Bila sejak azali lagi. Takluk lepas patut dan padam bagi Allah Ta'ala untuk berkata. Contoh dia. Padan dengan makhluk ni. Bila lagi? Waktu azali. Berkata lagi, dok lagi. Sebab makhluk tak ada lagi. Tapi patut dan padan dah. Tu dipanggil takluk juga. Patut takluk tanjizi hadis. Dia apa? Bila jadi benda ni, buat selalu. Tu dipanggil tanjizi hadis. Kalau tanjizi koding, luluh berlaku tu. Tuhan takluk tanjizi hadis. Ilmu dia takluk dia melihat. Tanjizi hadis. Melihat apa dia? Akal zat dia. Sifat dia yang koding. Bila? Dia luluh melihat dan nampak bila? Masa azali lagi. Dia panggil tanjizi koding. Kalau timur hari ni, tanjizi hadis. Hak baru. Kalau patut padang, benar tak sampai lagi. Tapi takluk dah. Suluhi, tanjidi. Dia punya gitu. Mengaji tauhid hak tu duk lari macam tu. Tak apa tak tu deh. Ya, pening kepala gitu ya. Tapi tak apalah kita mengaji gini lah. Sebab kita mengaji untuk secara tafsili dia panggil. Secara perhalusi. Supaya kejap. Lama-lama insya-Allah kita faham. Allah akan campak dalam hati kita buka. Jangan tak mengaji langsung. Ngaji insya-Allah nanti. Mudahlah. Kita akan faham cuma nak royak ke orang payah. Nak bimbang payah nak royak. Nak royak betul tak nampak. Adik. Jangan kata nak royak Tuhan, COVID-19 tak nak royak. Tu ada dengan teropong alat cukup. Tak tahu. Ini zaman ni segala Jepun, orang putih, Korea ni canggih tak ada dah. Roket tembak sampai 2 3 4 ribu batu. Tapi sebab apa nak cari COVID-19 seka tak boleh. Lepas tu nak cari Tuhan lagi payah lah weh. COVID-19 pun tak tahu penyakit apa. Tuhan beri jadi ni sebab apa? Mu nak cari baharu sama baharu pun tak jumpa. Tamu nak cari aku. Tapi tak mengaji wajib. Ngaji. Lama-lama je boleh nampak. Kalau musannaf rahimahullah gitu nah. Gitu habis. Kalau begitu, apa kalau begitu? Kesimpulannya. Yang jenera itu tak habis lagi dah huraian ni. Dia duk hurai bab jenera lagi, bab tidur lena lagi. Tidak berlaku takluk yang tanjizi jua. Serta suluh iaitu patuk. Ia yakni padan atau patuk ia bagi melihat dan mendengar. Mana dia waktu tidur tu dia ada lah tok tadi kata ni hak kitab tadi ni, hak syarah kubra kata tadi. Betul lah takluk juga. Takluk tak mana? Takluk patuk padang saja. Bila patuk padang, bakit sagi dia dengar. Tu dia panggil patuk padang. Masa tidur tu orang sebut kata takluk tak ada. Takluk juga. Takluk bukan berlaku dengar lagi, tapi baru takluk patuk padang. Waktu tidur kerah tu telinga mendengar tak? Tak. Mata melapak tak? Tak. Mulut cakap tak? Tak. Tapi ada takluk dah tu. Ada juga takluk suluhi dia bagi. Sebab apa? Patuk padang dia bercakap, patuk padang dia mendengar, patuk padang melihat. Bila? Pak bakit. Tu dia panggil suluhi. Pak bakit tu tanjizi dah semua berlaku. Maka dia ada takluk tu? Ada. Waktu bila? Waktu dia tidur tu dia panggil syarah kubra kata betul sungguhlah. Betul kok tu lah. Iaitu takluk suluhi bagi kita baharu ataupun koding. Tok guru faham kok ni betul. Tapi betul kok mana? Dia urai dulu. Bukan betul gitu. Betul tak? Betul sungguh. Sebab apa? Waktu tidur itu memang pun sifat dengan takluk dia kata tak ada. Tapi dia ada takluk juga. Takluk suluhi. Apa dia? Patuk dan padan mendengar. Mendengar tak lah waktu tu. Sebab patuk padan saja. Mendengar bila? Bila bangkit lagi. Tu dia panggil suluhi. Macam kita lah. Patuk dan padan bila? Masa azali tak lah. Tak berlaku lagi. Timur kita patuk dan padan lah. Tu dia panggil patuk dan berkata-kata dan sebagainya. Maka waktu tidur itu bertakluk tak? Bertakluk juga. Tapi takluk suluhi. Dia panggil. Takluk suluhi. Takluk suluhi saja. Patuk padang. Dia panggil.
Kalau begitu, dengan ibarat itu tak menunjuk ia di atas ketiadaan sifat ma'ani. Kalau begitu tak boleh katalah tak ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah. Cumanya dia takluk juga. Berlazimah takluk tapi takluk suluhi. Sebab macam mana nak ada apa kata patut pada takluk dia kata kalau tidak ada sifat. Maka menunjukkan sifat mesti ada. Maka ada sifat tapi dia ada takluk. Takluk apa? Takluk patut padan. Sebab tidak bekerja lagi waktu tu. Bila melihat pun tak lagi mendengar pula. Pak sedar lagi baru lihat. Tu dia panggil suluhi, dia panggil. Takluk juga. Bagi kita baru. Gitu. Bila tak melihat, bila tak melihat bukan maksud dia tidak ada sifat. Nah, ila akhiri sampailah melihat, mendengar, kata dengan sebab jendera itu. Dengan sebab kita tidur lena tak sedar diri itu bukan menunjukkan kita hilang sifat mendengar, hilang sifat melihat, hilang sifat berkata. Maka timbul situlah berupa perbahasan takluk setengah tu kata berlaziman juga tapi suluhi patut padam saja. Setengah kata tak bertakluk kerana apa? Tak bekerja. Hak tu satu baca. Tengok kalau musannif. Maka pasal apalah. Lepas tu dia kata ada. Oleh kerana itu pak siapa kata musannif membawa kepada buta tuli bisu. Pak siapa kita kata pula buta tuli tisu ketika mana orang tu tidur tak sedar. Sedangkan dia tetap ada sifatnya. Maka janganlah saudara-saudaraku kata buta tuli bisu kepada yang jendera. Janganlah kita kata ke orang yang tidur lena tu orang bisu, orang pekak, orang buta, dia kata. Dengan sebab jenderanya itu, dengan sebab dia tidur lena tu. Kerana anak-anaknya yang kecil pun marah. Anak-anak dia halus pun marah weh. Kita panggil orang buta tidur tu. Anak dia kata buta pula bapakmu. Pakku tak buta leh. Nampak tak? Tu pakmu kan sedar pun. Dia ada sifat juga tapi tak bekerja, tak ada takluk. Anak dia pun marah, kita panggil pak dia orang buta. Pakmu tu buta kan? Pak dia dah tidur tak katil, kita kata tu pakmu buta, pakmu pekak, pakmu bisu. Dia marah kita lah. Tak boleh kata gitu. Nak royak je mana? Dia pusing kok tu tapi kesimpulan yang kita ambil takluk dengan sifat tu. Nak faham lah. Ini perbahasan dalam kitab ni ada. Kerana anak-anak yang kecil-kecil pun marah ia. Marah kena kepada orang yang kata begitu. Kata nak apa? Kata pak dia pekak bisu bila pak dia tidur. Menunjukkan dia cuma tidak bertakluk saja. Iaitu tak bertugas. Sifat dia tetap ada. Tapi bila tidak ada sifat, hak tu baru boleh panggil bisu pekak buta. Tidak ada sifat pendengar, tidak ada sifat perkata, tidak ada sifat pelihat. Kerana sifat pelihat lawannya bagi bisu, bukan lawannya diam. Kalau diam itu takluk. Mendengar itu takluk. Maka bercakap berkata itu takluk. Bukannya berkata itu lawan bagi perkata dah. Lawan bagi perkata adalah bisu. Lawan bagi berkata adalah diam. Baru pasang skru kena. Kalau arwah tak memang berahing mengaji dia kata, kita mengaji ni pasang skru be kena. Baju singlet kena boleh dalam. Baju kok boleh luar. Kalau baju kok boleh dalam, baju singlet boleh luar jadi Superman. Spender boleh luar. Mengaji tauhid begitu silap pasang skru jadi pening kepala. Dia kata tauhid payah. Bukan payah tak mana, payah kita pasang skru. Skru pasang salah. Silaplah. Skru dia kena tepat dia. Tepat dia. Dia ada panjang pendek dia. Mengaji tauhid pun macam tu. Kena pasang skru molek, faham mudah. Pasang skru tak molek, pening kepala. Kilik kitab dulu bulu ketiak tak faham-faham. Bengong-bengong. Sebab dia pasang skru tak kena, tak reti hak mana takluk, hak mana sifat, hak mana muta'alaq dia. Dia banyak benda lagi berkakah dia tu.
Faham tu mudahlah mengaji. Tak faham tu tok gula kopi. Tak reti-reti sudah. Mengaji apa orang guru duk tak nampak situ. Nah, sebab dia pasang skru tu. Pasang skru molek, alhamdulillah, insya-Allah. Gitu deh. Kata dia kata kena. Anak-anak kecil pun marah. Sebab apa? Kepada orang yang kata begitu kepada bapak-bapak dia. Kata entah apa? Pak mu bisu, pak mu pekak, pak mu tuli. Sebab apa? Sebab pak dia tidur. Sedangkan kata pak ku dah bisu bila? Cuma pak ku tak bercakap. Pak ku tak dengar waktu tu. Kerana tak bertakluk. Tapi sifat dia ada. Bila sifat menunjukkan dia tidak melazimi akan takluk. Cuma hak lazim saat ni lazim suluhi tu. Tajuk lain pula. Habis. Qala musannaf rahimahumullah. Sikit lagi dah. Bahasan istighna. Tak habis lagi bab Tuhan. Mengaji bab Tuhan bila habis? Tak habis. Sampai kiamat masuk surga tak habis bab Tuhan. Masuklah kubur tanya bab Tuhan tak? Tanya ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tanya pula dah. Duk ingat mengaji Sungai Lima habis dah. Dah deh. Tak percaya try mati tengok sekali. Dia tanya tentang apa dulu. Dia tak tanya deh lah. Mun dia tak tanya tentang lain. Pak masuk kubur tu ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jadi kita nak mengaji ni bab Tuhan ni. Sifat-sifat yang ada pada Tuhan. Sifat-sifat yang tak ada pada Tuhan kena mengaji. Sifat yang harus pada Tuhan kena mengaji. Sebab awal-awal benda yang ditanya di hari kiamat dalam kubur iaitu Tuhan dulu. Baki esok Tuhan lagi. Sebab nak kena pergi jumpa Tuhan, nak pergi kira di pada masyarakat pun nak jumpa apa dia? Tuhan juga. Siapa nak kira bercara pergi kira kita? Tuhan juga. Habis kira bercara semua litah titian sirak semua Tuhan lagi. Habis Tuhan lagi. Tak habis bab Tuhan ni. Nak habis bila? Dia kada penamat. Nak tengok Tuhan. Tak tahu. Hari kiamat nak tengok Tuhan. Dia berkira lagi. Mari malaikat. Satu malaikat tu dia kata, orang yang nak tengok wajah Allah pada hari kiamat esok ni, satu malaikat tu kita kata sekira-kira dia kata lubang ibu jarinya sepenuh laut satu lautan. Laut elok. Ibu jari ni saja ni, tak kuku ni. Luas laut. Dia kata akulah Tuhan kamu. Orang hak nak menyembah Allah kata bukan dia. Tuhan bukan macam ni. Habis bukan? Mari pula. Mari besar lagi pada tu lagi. Sekira-kira boleh lubang kuku dia saja boleh masuk 7 putih laut. Tanya. Tu dia besar sungguh lah. Sini saja jangan nak kira badan. Akulah Tuhan kamu. Orang yang nak melihat wajah Allah. Tuhan bukan besar, bukan kecil. Sebab dia mengaji mukhalafah. Au yatasifa bisirari awil kibari. Tuhan kami bukan macam ni. Kalau kita akan tu dia. Cikgu Deng. Tengok raksasa atromeng pasal ketal lah. Saya kata tu. Ingat senang kan? Tu kata tak habis dengan Tuhan. Mengaji tah dunia nak kena jumpa Tuhan. Masuklah kubur soalan nombor 1. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Bab tu jadi tak ketahuan. Orang suruh mengaji suruh dia mengaji pa jiring jising buat pening kepala ya. Mengaji boleh pahala dan wajib kita mengaji. Sebab nak mengenal Allah kena kenal benda baru dulu. Bila kenal benda baru macam tadilah bahas bab jendera bab tidur kita akan nampak. Tu dipanggil kenal kita kenal Allah. Kenal macam itulah. Qala musannaf rahimahumullah. Bahasan istighna dan iftikar. Jadi bila Tuhan ni dia kena ada dua sifat. Satu dipanggil istighna. Apa istighna? Terkaya. Bukan kaya, kaya tu banyak. Orang kata Tuhan kaya, sebab apa kaya? Langit hak dia, bumi hak dia, orang hak dia, carok sungai, pantai, laut, kebun. Dr. Mahathir Datuk Najib, mu hak dia belakang Muhyiddin Yassin.
Hak dia belakang. Tuhan Maha Kaya. Itu banyak bukan kaya tu. Hari kiamat esok dia gulung langit, gulung bumi jadi padang tu. Nak kata apa ni? Kata Tuhan. Tak ada lah. Hancur lebur habis. Jadi padang kosong. Tuhan miskin? Sebab tu Tuhan bukan kaya. Tuhan terkaya. Tu dia panggil ada apa? Sifat istighna. Kena ada istighna. Apa maksud istighna? Tuhan tidak perlu pada sesuatu. Tu dia panggil istighna. Kita miskin sebab kita perlu pada sesuatu. Hidup kita perlu pada sesuatu. Tangan, kaki, mulut, kenderaan, kereta, rumah, semua perlu pada satu. Tuhan tidak perlu. Sifat yang ada di dia, beberapa sifat yang dia tak perlu pada makhluk, tu dia panggil dia istighna. Tuhan ada dia, tak perlu pada menjadikan. Maka dia panggil ada dia tu pun terkaya. Antara sifat-sifat yang menyebabkan dia terkaya. Kita miskin sebab apa? Kita perlu pada Tuhan menjadikan kita. Kita ada sifat ada juga. Tapi ada kita sebab Tuhan. Maka kita bergantung dengan Tuhan. Maka kita miskin. Nampaklah? Kita ada mati. Kenapa? Tuhan mematikan kita. Maka kita perlu ke Tuhan juga. Mati, hidup, sifat-sifat yang ada kita ni, Tuhan yang beri. Tuhan tak. Tu dia panggil sifat istighna. Dan iftikar. Apa iftikar? Sifat-sifat yang ada pada dia lega. Nak bahas belakang tu. Dalam 20 tu lah juga dia pecah-pecah tu. Antaranya semua makhluk perlu kepada dia. Kudrat, iradat apa tu menyebabkan kita semua perlu pada Tuhan. Tu dia panggil walaupun dakwaan tak perlu, pada hakikatnya perlu. Tu dia panggil Tuhan ada dua sifat, istighna dan iftikar. Maka dia pecah dua sifat tadi. Habis. Berarti sakat tu dulu bahasan istighna dan iftikar. Saya sembahyang jamak saya lah. Saya nak clear away. Saya boleh roblok aku payah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakana fi din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayun yung kapino.